kita mula dengan doa. Tuhan yang Maha Besar dan berkuasa di syurga, terima kasih kerana memberi kami peluang di sini untuk bersama-sama berkumpul dan dapat menghayati serta mendalami segala pengetahuan dan rahsia di dalam buku Alkitab-Mu. Pakailah lidah anak-Mu ini untuk bercakap apa yang Tuhan mahu saya cakapkan, bukan apa yang mahu didengar oleh orang ataupun mahu menggembirakan orang. Pakailah anak-Mu ini serta waktu yang ada sekarang untuk kebaikan dan kemuliaan nama-Mu. Atas nama-Mu yang besar dan mulia, Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum ini kita sudah pernah berkongsi dan berbicara pasal buku Malayaki, iaitu dengan kerangkaan serta latar belakangnya. Jadi hari ini kita masuk terus ke dalam bab 1. Malayaki bab 1 bermula dengan pengisytiharaan kasih Tuhan kepada orang Israel. Ayat pertama bermula dengan begini: inilah perkabaran Tuhan kepada Malayaki untuk disampaikan kepada umat Israel. Ayat ini menjelaskan bahawa ini adalah satu utusan dari Tuhan dan bukan dari sesiapa manusia pun. Oleh itu, segala yang dikatakan di sini haruslah diambil penting. Ayat nombor 2, Tuhan berfirman kepada umatnya, aku sentiasa mengasihimu, kamu. Tuhan sekali lagi memberitahu dia mengasihi Israel selama ini. Dari sejak moyang mereka Yakub hinggalah ke sekarang. Tidak kira apa pun yang terjadi kepada orang Israel. Dalam bahasa Ibrani, kasih yang digunakan pakai di sini bermaksud kasih yang sangat mendalam, hubungan yang sangat rapat atau intim. Kasih yang seperti rasanya boleh menyentuh kulitnya. Jadi maksudnya, kasih Tuhan kepada orang Israel ini sepatutnya dapat dirasai di dalam hati mereka, kerana mereka boleh merasakan begitu rapat dengan Tuhan bagai bersentuhan. Tetapi malangnya dalam ayat kedua, ayat yang sama, bahagian keduanya, orang Israel menjawab, bagaimanakah Tuhan mengasihi kami? Tuhan menjawab, Esau dan Yakub bersaudara. Aku mengasihi Yakub serta keturunannya. Orang Israel ini begitu mudah lupa. Mereka seperti tidak pernah melihat apa yang dibuat oleh Tuhan. Tidak pernah merasakan Tuhan bersama mereka, memberkati mereka atau membantu mereka. Padahal, sepanjang hayat dan sejarah Israel itu adalah berlandaskan pada dasar kasih dan janji Tuhan pada orang Israel. Orang Israel lupa siapa yang membawa mereka keluar dari pengabdian Mesir. Perjanjian di Bukit Sinai, perjanjian Tuhan yang akan mengurniakan tanah kepada mereka. Israel lupa siapa yang menyelamatkan mereka dari pembuangan. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan orang Israel berpaling dari Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan untuk menyembah berhala dan menyembah Tuhan-Tuhan asing kerana mereka mengawini isteri orang-orang asing. Tetapi Tuhan yang berkali-kali mengampunkan mereka dan menyediakan jalan untuk mereka pulang. Bahagian seterusnya, ayat 2 ya. Ada segi ayat 2 dengan ayat 3. Tuhan menjawab, Esau dan Yakub bersaudara. Aku mengasihi Yakub serta keturunannya. Tetapi aku membenci Esau serta keturunannya. Aku sudah memusnahkan kawasan bukit milik Esau dan membiarkan tanahnya dihuni binatang buas. Tuhan menjawab kepada umat Israel dan membuktikan kepada mereka yang sesungguh pun Esau dan Yakub itu bersaudara, yakni Tuhan pilih untuk mengasihi Yakub dan keturunannya. Kali ini kita tidak bincangkan kenapa Yakub dipilih, tetapi hari ini apa yang saya mahu tekankan di sini ialah apabila Tuhan berjanji mengasihi Yakub, maka janji itu berkesan untuk selama-lamanya. Sementara itu, Esau dibenci oleh Tuhan. Ini adalah satu perbandingan yang sangat nyata atas satu saudara,
Ya. Ditambahkan pula, Tuhan mengatakan dia sudah memusnahkan kawasan berbukit milik Esau dan membiarkan tanahnya dihuni binatang buas. Lihat betapa dahsyatnya kemurkaan Tuhan kepada Esau dan keturunannya yang dikenali sebagai orang Edom. Tetapi apa kata orang Edom? Kata mereka yang telah dimusnahkan, mereka akan membina semula. Jadi nampak sungguh angkuh, sombong sekali orang Edom ini. Mereka tahu yang sekarang ini mereka melawan Tuhan dan Tuhan marah. Oleh itu Tuhan melaksanakan hukuman ke atas mereka. Akan tetapi bukan sahaja mereka tidak bertaubat apabila mengetahui kesalahan diri mereka, tetapi sengaja meneruskan segala perbuatan berdosa secara terang-terangan untuk melawan Tuhan. Jelas sekali mereka langsung tidak menghiraukan Tuhan di dalam hati mereka. Sedangkan keturunan Esau dan Yakub kan sama-sama anak Ishak. Namun begitu, kuasa kegelapan tidak dapat menakluki kuasa Tuhan. Tuhan berkata, biarlah mereka membina semula. Tuhan tetap akan merobohkannya lagi. Dan orang juga akan tahu suku kaum ini bangsa yang dimurkai oleh Tuhan. Dan negeri mereka dikenali sebagai negeri dahaka untuk selama-lamanya. Dalam ayat 5 juga mengatakan bahawa orang Israel dengan mata mereka sendiri akan menjadi saksi dalam semua ini. Dan orang-orang bukan dari Israel juga akan tahu akan hal-hal ini. Ini bukan kata sebarangannya. Kerana segala apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi kalau hukuman sudah dilafazkan dan kutukan telah diberikan, maka dia akan terjadi. Dari ayat 6 sehingga bab 2 ayat 9. Okey, yang tadi itu bahagian orang Israel. Jadi telah membuat Tuhan murka. Tapi sekarang ini, bahagian ini menunjukkan Tuhan menunjukkan kemurkaannya kepada para imam. Okey, ayat 6 berkata begini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada imam, seorang anak menghormati anaknya, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Aku bapa kamu, tetapi kenapa kamu tidak menghormati aku? Aku tuan kamu, tetapi kenapa kamu tidak takut padaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara apakah kami menghina engkau? Di ayat di atas, Tuhan menggunakan dua perbandingan yang dari dalam kehidupan kita. Pertama mengatakan seorang anak akan menghormati bapanya. Itulah hubungan antara bapa Tuhan dengan manusia di dunia ini kan. Kita semua tahu sebagai seorang anak harus menghormati ibu bapanya. Jadi takkanlah orang Israel ini tidak tahu. Tuhan berkata dia adalah bapa kepada orang Israel. Jadi kenapa orang Israel ini tidak tahu dan tidak mahu menghormati ibu bapa mereka? Tuhannya. Perbandingan kedua adalah Tuhan berkata seorang hamba menghormati tuannya. Tuhan adalah tuan kepada orang Israel. Tetapi mengapa mereka tidak menghormati Tuhan? Harus kita ingat pada zaman dahulu orang yang bekerja bukan seperti kita sekarang ini. Suka-suka kamu tak mau kerja, tukar kerja, hari ini tak datang, besok MC dan sebagainya. Pada masa dahulu, apabila kamu bekerja sebagai seorang hamba, kamu harus mendengar segala apa yang diperkatakan oleh tuanmu. Tuan memiliki hambanya seperti satu barangannya, satu objek. Jadi, hamba akan sangat-sangat menghormati tuannya dan juga sanggup mati untuk kebaikan tuannya. Orang Israel pada masa itu sebenarnya mereka sangat faham pada kedua-dua perbandingan ini. Malangnya, orang Israel tidak memahami apakah kesalahan mereka sendiri. Para imam mahu Tuhan buktikan bagaimana mereka menghina Tuhan. Jadi Tuhan menjawab dalam ayat 7,
Dengan cara ini, kamu mempersembahkan makanan yang tidak layak dipersembahkan di atas mazbahku. Kemudian kamu bertanya dengan cara, apakah kami tidak menghormati engkau? Biarlah aku jelaskan. Kamu menghina mazbahku. Apabila kamu mempersembahkan kambing yang binatang yang buta, yang sakit atau yang tempang sebagai korban untuk aku, bukankah hal itu perbuatan yang salah? Cuba berikan binatang itu seperti itu pada governor. Adakah dia akan suka kepada kamu dan memperlakukan kamu dengan baik? Jadi kalau kita lihat, berani sungguh para imam ini kan, untuk mempersembahkan makanan yang tidak layak dan binatang yang tidak sempurna di atas mazbah Tuhan. Apa yang lebih menakutkan saya di sini ialah, kenapa para imam ini tidak tahu apa kesalahannya? Masih lagi bertanya. Ini bermaksud mereka tidak dapat lagi membezakan apa yang salah, apa yang betul. Tidak tahu apa yang jahat, apa yang baik, apa yang suci dan apa yang tidak suci. Jadi ke mana perginya pengetahuan dan pemahaman terhadap Tuhan selama ini? Ke mana perginya penghayatan dan sejarah, hukum dan Torah orang Israel yang diikutinya selama ini? Takkanlah semua ini tiada orang yang tahu? Ataupun adakah puncanya disebabkan orang Israel itu tiba-tiba menjadi begitu bodoh sampai benda asas pun tidak tahu? Kalau situasi yang sama untuk kita ini, seperti kita tidak pernah membaca Alkitab, dan sebab itu kita tidak tahu apa yang Tuhan mahukan. Ataupun puncanya ialah, para imam sudah begitu teruk sekali sehingga tidak pun mengenal dosa. Hukum yang dibaca pun tidak dibaca dengan sepatutnya, dengan sebetulnya. Hidup para imam sendiri sudah dipenuhi dengan dosa sehingga tidak merasa apa-apa lagi. Sampai melakukan dosa pun dia tak rasa apa pun. Sebab itu mereka boleh menanya kepada Tuhan apakah kesalahan mereka, sedangkan begitu jelas dalam ayat 7 hingga 8 Tuhan mengatakan kesalahan mereka. Itu pun mereka tak perasan lagi. Binatang yang cacat dan tidak sempurna, yang sakit, yang tempang, yang buta, diterima sebagai sumber korban. Tuhan berkata, kamu bawa binatang yang cacat ini pergi bagi dekat governor tengok, ataupun pemerintah, orang besar, ataupun orang sekarang ni kata bagi dekat bos kamu. Adakah mereka akan terima dan suka pada kelakuan ini? Jadi kata terima dan suka, bukan saja terima. Orang mungkin okey dah, kamu dah bagi, saya terima saja, nanti saya buang. Tapi yang pentingnya, adakah kamu yang penerima itu akan terima dan suka pada kelakuan ini? Sudah tentu tidak. Apatahkah lagi kamu buat sedemikian kepada Tuhan yang maha besar, Raja kepada segala Raja dan Tuhan ke atas segala Tuhan. Bayangkan kalau pastor ataupun cikgu di gereja kita pun membuat persembahan sebegitu. Kamu rasa adakah Tuhan akan suka pada kita semua, kepada pastor kita, cikgu kita, dan terhadap persembahan diri kita? Adakah Tuhan akan mendengar doa dan rayuan kita semua? Kamu rasa? Dalam ayat 9 Tuhan berkata, sekarang hai para imam, cubalah mohon agar Allah mengasihi kita. Dia tidak akan menjawab doamu, dan hal itu adalah salah kamu sendiri. Nampak? Segala perbuatan persembahan dan pelayanan akan jadi sia-sia. Tuhan tidak akan menerima kita selagi hidup kita terus dan masih terbelenggu dengan dosa-dosa. Doa-doa itu akan menjadi yang sepatutnya membuatkan kita berdekatan dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarnya. Apabila Tuhan tidak mendengar doa kita, kita akan semakin semakin jauh, dan hubungan dengan Tuhan kita akan semakin sunyi, dan kita akan terpisah dengan Tuhan dan semakin terperangkap dalam dosa. Jadi ini seperti satu cycle persekitaran, dia berpusing-pusing begitu. Dengan
Dengan itu, pasti apa yang kita buat dan apa yang kita pinta tidak akan mendapat berkat daripada Tuhan dan tidak dapat memahami isi hati dan kehendak Tuhan. Malahan dalam ayat 10 Tuhan berkata, lebih baik seorang antara kamu menutup pintu rumahku, kerana sia-sia saja kamu menyalakan api di atas mazbahku. Aku tidak berkenan kepada kamu dan tidak mahu menerima persembahan kamu. Apabila seseorang itu tidak mahu lagi menerima segala persembahan ataupun penjelasan, maka kamu tahu orang itu sangat marah, betul tak? Di sini jelas kelihatan Tuhan sangat marah, sangat murka dan kecewa dengan para imam, sehingga Tuhan kata lebih baik pintu rumahnya ditutup sahaja. Menyala api di mazhabnya juga adalah sia-sia. Pernah kamu bertanya betapa seriusnya apabila Tuhan berkata demikian? Ingatkah kamu dalam buku Imanat bab 6 ayat 12 hingga 13, Tuhan mahukah api mazbah korban itu terus menyala? Tetapi sekarang ini Tuhan kata kepada para imam, kalau kamu tutup saja mazbahnya itu, lebih baik dari menyalakan api dan melakukannya dengan tidak ketaatan dan menghina Tuhan. Jadi sebenarnya satu yang Tuhan mahukan buat itu memang mereka buat. Okey, mau api mazbahnya dinyalakan, mereka buat, para imam buat, tetapi disebabkan mereka tidak membuatnya dengan betul-betul, maka Tuhan begitu murka sekali sehingga mengatakan lebih baik kamu tak payah buat. Kata orang sekarang ni, lebih baik kamu belah sajalah, tak payah buat. Jadi Tuhan marah, sangat marah. Ya. Tetapi kalaulah rumah Tuhan ditutup, masakan tiada orang yang akan memberi persembahan lagi kepada Tuhan? Rasanya tentu sekali tidak. Ayat 11 berkata, aku dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mereka membakar kemayan di merata tempat untuk menghormati aku, dan mereka mempersembahkan korban yang layak dipersembahkan. Mereka semua menghormati aku. Kamu Israel tidak menghormati Tuhan, jangan risau. Kalau Tuhan mau, bangsa lain di seluruh dunia akan bangkit menyembah Tuhan dengan penuh hormat. Jadi tidak akan terjadinya tiada orang yang menyembah Tuhan. Seterusnya ayat 12 hingga 14. Tetapi kamu menghina aku kerana berkata bahawa mazbahku tidak berguna, dan kamu mempersembahkan makanan yang kamu tidak sukai di mazbah itu. Kamu berkata kami sudah bosan dengan semua ini. Nah, kamu menghina aku. Kamu membawa binatang yang dicuri, yang tempang atau yang sakit untuk dipersembahkan kepada aku. Adakah kamu menyangka bahawa aku akan menerima persembahan itu? Terkutuklah si penipu yang mempersembahkan binatang yang tidak berguna kepadaku, sedangkan dia mempunyai binatang yang baik antara ternakannya dan sudah dijanjikan kepada aku. Akulah Raja yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semua bangsa menghormati aku. Jadi kenapa mereka menghina Tuhan sampai sebegitu? Ini adalah kerana mereka tidak lagi merasai Tuhan. Para imam berkata mazbah Tuhan tidak berguna. Mereka tak nampak apa yang Tuhan buat. Mereka tak nampak apa yang Tuhan berkati. Mereka lihat orang jahat tidak dibalas jahat, orang baik pun tak dibalas dengan baik. Jadi buat tak buat sama saja. Oleh itu semua upacara dan persembahan kepada Tuhan adalah tidak berguna, dan para imam berasa bosan sebab dah letak berguna, buat apa nak asyik-asyik buat kan. Jadi mereka berasa bosan untuk berbuat demikian kerana tidak nampak apa-apa pun reaksi dari Tuhan. Oleh itu mereka tidak menghiraukan setiap perincian yang berkaitan dengan persembahan. Mereka menerima korban yang tidak sempurna kepada Tuhan dengan menggunakan ada haiwan yang dicuri, katanya. Kamu dah buat jahat pergi curi, persembahkan pada Tuhan.
Tuhan kita bukan Tuhan pencuri. Kenapa kita buat macam tu, menghina Tuhan sampai begitu? Kan? Haiwan yang cacat, haiwan yang sakit, tempang, buta, bukan mereka tak mampu ataupun tiada haiwan korban yang lebih baik. Ada, tetapi disimpan untuk sendiri. Kerana haiwan yang teruk itu, yang dipersembahkan itu, mereka sendiri pun tak mau pakai. Nak jual pun orang tak mau, dan tak ada lagi nilai. Jadi yang paling tak guna, yang nak dibuang tu, biar dibuang ke atas mazbah Tuhan. Jadi patutkah para imam menghina Tuhan yang maha besar sebegini? Tetapi hati mereka sudah tidak tahu lagi ini adalah salah. Oleh itu lagi berani menanyakan pada Tuhan, bagaimanakah mereka menghina Tuhan? Apakah kesalahan mereka? Jadi kita masuk ke bab buku Malayaki bab 2 ya. Sekarang ini ayat 1 hingga ayat 3. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada para imam, inilah perintahku kepadamu, kamu mesti menghormati aku dengan perbuatanmu. Jika kamu tidak mahu mendengar firmanku, aku akan mengutuk kamu. Aku akan mengutuk segala sesuatu yang kamu terima sebagai rezeki. Sesungguhnya aku sudah mengutuk semuanya kerana kamu tidak mengendahkan perintahku. Aku akan menghukum anak-anak kamu. Aku melumuri muka kamu dengan najis binatang yang kamu persembahkan. Kemudian orang akan mengheret kamu ke timbunan najis. Tuhan perintahkan para imam kembali bertaubat dan menghormatinya dengan perbuatan yang benar. Jika tidak, Tuhan akan mengutuk atau menyumpah mereka. Okay. Ingat, kalau Tuhan mengutuk orang Israel, mengutuk musuh Israel dulu, musuh mereka akan mendapat bala bencana yang dahsyat. Sekarang ini, kalaulah para imam tidak bertaubat, maka kutukan dan sumbahan Tuhan akan juga melanda mereka. Tuhan akan mengutuk segala rezeki para imam. Ingat, pada para imam ini, pada masa dua orang Lewi ini, bukan mencari hidup seperti mengambil upah, bercucuk tanam, ada ternakan, jual beli itu. Tidak. Tetapi mereka bergantung kepada makanan dari persembahan di mazbah. Oleh itu, makanan yang dimakan oleh para imam itu akan dikutuk. Kerana itu adalah rezeki mereka. Dan segala rezeki yang mereka ambil, yang mereka dapat itu akan membawa padanya. Dan sesungguhnya, Tuhan telah mengutuk rezeki mereka. Para imam juga akan jatuh dengan hinanya kerana Tuhan mengatakan muka mereka akan dilumuri najis binatang. Sebelum ini, para imam adalah satu simbol kesucian di antara umat Israel dengan Tuhan. Tetapi atas dosa mereka, Tuhan berkata mereka tidak lagi suci dan akan dicemari dengan najis. Bayangkan satu benda yang begitu suci pada awalnya tetapi akhirnya dilumuri dengan najis. Dan orang ramai juga akan akhirnya tahu kesalahan para imam ini dan mengheret mereka ke timbunan najis yang jijik. Malahan hukuman juga akan timpa jatuh ke atas anak-anak dan keturunan imam ini. Dalam ayat 4 hingga 5, dengan perjanjian kamu akan tahu bahawa aku memberi perintah ini supaya perjanjianku dengan para imam keturunan Lewi tidak dibatalkan. Dalam perjanjian itu aku berjanji memberi mereka hidup yang aman dan sejahtera. Aku menepati janji itu supaya mereka menghormati aku. Pada masa itu memang mereka menghormati aku dan takut akan aku. Jadi mengatakan perjanjian apa yang dimasukkan di sini? Ini adalah satu perjanjian di antara Tuhan dengan orang Lewi dengan memberi keistimewaan kepada mereka sebagai golongan imam dan memberi mereka hidup yang aman dan sejahtera. Jadi dari sejak dulu memang mereka golongan Lewi ini sangat bagus menghormati Tuhan, tetapi sekarang tidak lagi. Tapi sebenarnya Tuhan boleh membatalkan perjanjian ini kerana para imam tidak lagi mengikuti perjanjiannya kan. Akan tetapi atas kasih sayang Tuhan tetap memberi peluang dan memberi peringatan dan perintah
Kadang-kadang Tuhan mencetuskan kemukaan agar para nabi, para imam ini kembali bertaubat. Dan perjanjian ini tidak terbatal. Akan diteruskan untuk selama-lamanya. Ayat 6 hingga 7. Mereka mengajar apa yang benar dan bukan yang salah. Mereka akrab dengan aku. Bukan saja mereka melakukan kehendakku, tetapi mereka juga menolong banyak orang supaya berhenti melakukan kejahatan. Para imam wajib mengajarkan apa yang benar tentang Allah. Rakyat harus datang kepada para imam untuk mengetahui kehendakku kerana mereka utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apakah fungsi dan kerja para imam sebenarnya? Mereka harus mengajar apa yang benar. Hubungan mereka juga harus akrab dengan Tuhan supaya mereka tahu apa kehendak Tuhan. Dengan itu dapat menolong orang dan juga dapat menolong orang berhenti melakukan kejahatan. Fungsi ini masih sama dengan gereja kita sekarang dengan pastor atau cikgu-cikgu sekarang. Mereka harus mengajar apa yang benar dan bukan apa yang sedap didengar oleh orang ramai. Dan mereka harus membantu orang supaya berhenti melakukan kejahatan. Bukan sahaja setakat cakap, oh kamu macam ini, biar saya doakan untuk kamu, tetapi memang harus berusaha meluangkan masa untuk memberi bantuan dan membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi apabila hubungan para imam akrab dengan Tuhan, mereka akan tahu isi hati Tuhan dan tahu apa yang harus diajar pada orang ramai. Dengan itu orang ramai akan datang kepada para imam dan mengetahui lebih banyak lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi nampak bezanya dengan yang terdahulu. Apabila para imam sendiri bergumul dalam dosa dan mereka semakin jauh dari Tuhan, mereka tak tahu isi hati Tuhan, apa yang diajarkan mereka kepada orang ramai juga tidak dapat menghayati dan hubungan dengan Tuhan tidak bagus. Jadi para imam semakin jauh, orang ramai pun semakin jauh dari Tuhan. Jadi kejahatan mula masuk dan semakin kuat. Tetapi apabila para imam ini, mereka mempunyai hubungan yang bagus, akrab dengan Tuhan, jadi mereka tahu isi Tuhan dan sebaliknya berlaku. Mereka dapat tahu apa yang Tuhan mahu dikatakan dan berkata kepada orang ramai. Orang ramai buat apa yang Tuhan mahu dan segala hubungannya menjadi baik. Jadi yang sebelum ini, dia cycle-nya teruk begitu saja. Tapi sekarang ini cycle-nya bagus juga akan berterusan apabila hubungan dengan Tuhan semakin baik. Jadi ayat 8 hingga 9. Tetapi sekarang kamu, imam telah menyimpan dari jalan yang benar. Ajaran kamu sudah menyebabkan banyak orang berbuat salah. Kamu sudah melanggar perjanjian yang aku buat dengan kamu. Oleh itu, aku pun akan menyebabkan kamu tidak dihormati oleh umat Israel kerana kamu tidak mentaati kehendakku dan kerana kamu beza-bezakan orang ketika kamu mengajar. Jadi sekarang ini, para imam sudah menyimpang dan tidak betul. Jadi ajaran yang diberikan bukan sahaja tidak membawa orang menjadi baik, malahan menyebabkan orang terus berbuat salah dan tidak mengenal dosa. Oleh itu terus bergumul dalam dosa-dosa itu. Jadi para imam juga memberi ajaran pada masa itu mengikut orang. Golongan orang kaya, satu ajaran lain. Golongan pangkat besar, ajaran lain. Orang kebanyakan, satu ajaran yang lain. Jadi, semua ajaran yang tidak benar itu akan menyebabkan tercetusnya masalah. Jadi, rakyat tidak akan menghormati imam dan menyebabkan mereka juga tidak menghormati Tuhan. Jadi, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi sekarang ini. Oleh itu, Tuhan mengata dia akan menyebabkan kejatuhan para imam ini. Oleh itu,
saudara dan saudariku sekalian, dalam hidup kita sendiri ini, adakah kita juga berkelakuan seperti keadaan orang Israel pada masa itu, para imam pada masa itu? Kerana kita tidak lagi menghormati Tuhan dan kita menghina Tuhan. Bagaimana kita menghina Tuhan? Dengan kita sengaja masih lagi membuat dosa yang sememangnya kita sudah tahu ia berdosa. Ataupun kita sendiri sekarang ini sudah sekian lama mengulangi dosa-dosa yang sama dan benda-benda yang salah sehingga kita tidak terasa bersalah pun apabila kita membuat sesuatu yang berdosa. Jangan kita sampai diri kita begitu kotor sehingga ada najis di tangan kita sendiri pun kita tidak lagi merasa najis itu kotor. Jadi bertaubatlah kita semua. Biarlah kita kembali ke pangkal Tuhan agar kita tidak akan dilanda kutukan dan menerima hukuman dari Tuhan. Yang mengajar, cikgu-cikgu, pastor dan yang buat persembahan pelayanan, biarlah mengajar apa yang sepatutnya, yang benar supaya dapat membantu orang berhenti membuat jahat. Bukanlah kita mengajar apa yang orang mahu dengar untuk membuatkan orang terasa seronok, tapi ajarlah apa yang Tuhan mahu. Begitu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Biar kita habiskan dengan doa. Tuhanku yang Maha Kuasa, terima kasih atas kata-katamu hari ini dan melalui lidah anak-Mu segala ini diberikan. Biarlah ini semua memberi manfaat kepada hidup kami agar kami dapat sentiasa berjaga-jaga dan tidak lagi mengulangi dosa-dosa kami. Ajarlah kami agar sentiasa akrab dengan kamu, hubungan kita akan selalu baik supaya kami dapat memahami segala kehendak dan isi hati kamu, Tuhan. Dan biarlah kami tidak hidup dengan menghina dan tidak menghormati Tuhan. Biarlah hidup kami ini menjadi satu persembahan yang mulia di atas mazmur Tuhan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin.